Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bagi lagi memberkati majlis kita pada malam ini, sama-sama kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang bagi Tuan Imam Tuan Bilal, barisan dalam kuasa Surah Rawdatul Jannah secara perdana, serta para hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat bersama kita pada malam yang berbahagia ini di satu majlis yang barakah, iaitu sambutan Isra wal Mi'raj bagi tahun 1444 Hijrah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat kesihatan, nikmat keamanan, nikmat kelapangan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita pada Allah Taala untuk tahun 1444 Hijrah ini kita sudah masuk bulan yang ketujuh, iaitu bulan Rajab. Dalam masa yang sama, kita sebenarnya dalam bulan Rajab ni dah sampai kepada penghujungnya di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk teruskan kehidupan. Pada tahun 1444 Hijrah ini, kita sudah masuk lebih setengah tahun. Nak muhasabah diri kita, adakah kita gunakan kesempatan masa yang Allah Taala berikan kepada kita ni dengan ibadah ataupun tidak? Nak bagi muhasabah kepada diri kita ni, iaitu Allah Ta'ala nak bagi ingat kepada kita ni, umur kita ni banyak dah Allah Ta'ala beri, tetapi adakah kita merebut raih ganjaran yang sepatutnya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu sebab kalau kita lihat bulan Rajab ini dipanggil Syahrullah, bulan Allah, bahkan salah satu bulan-bulan haram dalam Islam. Satu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan dipanggil bulan haram, yang ini bulan yang suci. Apakah bulan tersebut? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram ini mungkin ada kaitan dengan haji. Allah Ta'ala nak beri kemuliaan kepada hamba-hamba yang menunaikan fardu haji. 3 bulan ni, Zulkaidah bulan pergi menunaikan haji, Zulhijjah menunaikan fardu haji, Muharram bulan orang balik haji, jadi pahalanya berganda-ganda. Tetapi Rajab ini bersendirian. Kenapa? Sebab kebanyakan para ulama mengatakan ada kaitannya dengan Ramadan yang hampir kepada kita, insya-Allah. Tetapi nak katakan Allah Ta'ala diberi kesempatan kepada kita 6 bulan yang kita hidup ni, masuk yang bulan 7, Allah Ta'ala beri kemuliaan dalam bulan Rajab di sebagai bulan-bulan haram. Apakah keistimewaan bulan haram ini? Nak katakan bulan haram ini, ulama menafsirkan apa juga amal ibadah yang dilaksanakan, pahalanya pasti akan digandakan. Inilah kelebihan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita semayang seperti biasa, nanti kejap lagi semayang Isyak, nanti besok hidup lagi semayang subuh sampailah Isyak. Macam itulah kehidupan kita. Baca Quran, kita baca suratul Mulk, kita baca surah Yasin, kita baca surah Tafiq. Umat Nabi Muhammad SAW ini, walaupun ibadahnya seperti biasa hari-hari lakukan begitu, tetapi rupa-rupanya ada waktu tertentu, ada bulan tertentu, rupanya pahalanya berbeza-beza. Bahkan pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bulan haram, ulama tafsir kata satu gandaan sekurang-kurangnya pahala kita. Kalau contoh hari biasa kita baca Quran, satu huruf pahala 10. Kalau kita semayang jemaah, pahala kita sekurang-kurangnya 27. Tapi kalau masuk bulan haram,
baca Quran tadi boleh jadi satu huruf jadi 20 pahala. Kalau sembahyang jemaah tadi 27, kalau masuk bulan haram jadi sekurang-kurang pahala 54. Tetapi dalam masa yang sama, dosa kita juga, kalau kita lakukan dosa hari biasa satu, dalam bulan haram jadi 2 dosa kita, naik ganda. Bahkan sebagian ulama pula menceritakan bahawa kalau bulan Rajab ini dia beri keistimewaan lagi kerana Syahrullah. Ada ulama kata pahalanya didarab dengan 70 kali ganda, khusus ibadah dalam bulan Rajab. Itu sebab bulan Rajab ni bulan haram, nak supaya kita istighfar. Kalau tengok kepada saranan-saranan para ulama, para salafus saleh, apabila masuk bulan Rajab ini, dia supaya muhasabah, banyakkan istighfar. Itu sebab antara zikir yang ulama minta kita laksanakan, iaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Satu hari 70 kali siang, 70 kali malam. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa aku, terimalah taubat aku dan kasihilah aku. Kenapa? Sebab kerana ada kaitan dengan bulan Ramadan yang semakin hampir. Hari ini kita masih hidup, dan jangan confident sangat kita boleh hidup nanti ketika masuk Ramadan. Ada orang ada kesempatan, ada orang tak ada kesempatan. Kerana bulan Rajab ni hampir dengan Ramadan, itu sebab ulama ni suruh kita hidupkan balik aktiviti ibadah kita supaya diperkasakan semula. Supaya kita ni kalau dah biasa dengan ibadah, nanti kalau satu hari masuk Ramadan, kita tak kekok. Itu sebab antara saranan para ulama bulan Rajab ni, kalau boleh puasa sunat. Ramadan nak puasa sebulan. Itu yang nanti kalau malam, kalau contoh kita anggap hari-hari yang biasa, masuk malam Ramadan, badan terus nak sembahyang tarawih 23, besok tu nak bangun sahur, besok juga nak puasa, itu yang badan bengkok tu. Satu hari sembahyang 23, lepas tu terus tak sembahyang, badan kaki semua bengkak sebab terkejut badan kita. Itu sebab kalau kita nak mulakan aktiviti ibadah, ulama kata kelazimannya kita mesti mulakan dengan 40 hari. Kalau contoh nak lazimkan sebagai diri sendiri baca Al-Quran, 40 hari baca Quran, insya-Allah dia tak akan tinggal selepas itu. Kalau contoh dia ada azam nak berhenti rokok, 40 hari jangan isap rokok, insya-Allah dia akan terus buat kelaziman tersebut. Kalau contoh ada kelaziman nak rajin sembahyang jemaah, 40 hari, 40 waktu contohnya, dia pergi sembahyang jemaah, insya-Allah dia tak akan tinggalkan. Tapi dalam masa yang sama, kita bulan Rajab ni ada 2 bulan. Ini pun dah masuk yang penghujung. Sebab nak bagi tahu, bulan Rajab ini ada satu bulan yang istimewa untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang sama, iaitu ada satu peristiwa yang agung berkaitan dengan apa tujuan kita pada malam ini, perkumpulan kita pada malam ini, ialah berkaitan dengan sambutan Isra wal Mi'raj. Bahkan khususnya negeri Johor, kita menyambut secara besar-besaran. Kita menyambut ni seluruh negeri Johor. Semalam tu di seluruh daerah diadakan sambutan Isra wal Mi'raj. Contoh kalau peringkat negeri, semalam dekat daerah Muar, tapi daerah-daerah lain juga dilaksanakan. Ramai orang datang, ramai orang nak dengar kisah Isra wal Mi'raj. Kenapa? Kerana kalau betul-betul kita hayati, Isra dan Mi'raj ini sebenarnya ialah berkaitan dengan pengukuhan akidah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kalau kita tengok pada sejarah, ketika peristiwa ini berlangsung zaman Nabi sendiri lagi, dalam keadaan ketika itu, riwayat mengatakan Nabi ini disebut sebagai Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Kenapa? Sebab setelah 12 tahun kenabian, Nabi boleh berdakwah dengan berjaya. Sudah ramai yang menganut agama Islam ketika itu. Tetapi sebenarnya berjaya Nabi ni ada orang kuat yang menyokong dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah? Pertamanya isteri tercinta baginda Muhammad sallam, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seorang wanita yang sangat luar biasa. Seorang wanita yang menyokong apa juga usaha baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ketika pertama kali malaikat Jibril nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lari balik rumah peluk Sayyidatina Khadijah. Rasulullah kata seperti ada satu lembaga yang kejar kepada aku. Tapi ditenangkan oleh isteri baginda Muhammad SAW. Dan ditanya,
Akhirnya ketika dalam rumah tu, Rasulullah kata, dia ada ni. Ada dekat kita sekarang. Apa Khadijah binti Khuwailid buat? Dia buka aurat dia. Bila buka auratnya, perkara itu pergi. Benda tu pergi. Jadi Rasulullah kata, dah tak ada dah benda tu. Jadi Khadijah binti Khuwailid kata apa kepada Rasulullah? Dia kata, itu malaikat ya Rasulullah. Kenapa? Sebab malaikat ni sifatnya tak tengok aurat orang. Itu sebab kenapa kalau kita mandi dalam bilik air, termasuk juga kita kena menutup aurat. Kerana malaikat ni berhampiran dengan kita. Kalau kita bukan aurat, malaikat akan lari daripada kita. Tapi siapa yang dekat dengan kita? Syaitan. Ni. Jadi nak katakan, nak beri isyarat, yang datang kepada Rasulullah SAW itulah malaikat. Ditenangkan. Bahkan riwayat mengatakan, sebelum berkahwin dengan baginda SAW, seorang wanita yang sangat berjaya, perniagaan 2/3 di kota Mekah itu, semuanya kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Setelah kahwin dengan baginda SAW, diboikot oleh orang Mekah. Tak nak berurus niaga, sampailah jatuh miskin. Sampai Rasulullah pernah tanya, adakah kamu menyesal kahwin dengan aku? Takkan aku menyesal kahwin dengan Rasulullah SAW. Sampaikan pesan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah SAW, satu hari kalau aku sudah meninggal dunia, engkau nak pergi pertahankan Islam, ambillah tulang rusuk aku sebagai senjata kamu, wahai Rasulullah, wahai suamiku. Ini seorang isteri yang sangat cinta, menjadi orang kuat tulang belakang untuk menyampaikan dakwah. Orang yang kedua siapa? Orang yang kedua ialah bapa saudara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, pembesar Mekah ketika itu. Setelah dijaga oleh atuknya Abdul Muttalib, sudah wafat, Abdul Muttalib wasiatkan kepada adaknya Abu Talib supaya jaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga dengan penuh kasih sayang. Dijaga lebih lagi daripada anak sendiri, kasih sayangnya. Dan dilindungi apa juga yang Rasulullah nak lakukan. Itu sebab orang kota Mekah apabila nak ganggu baginda sallam, mesti akan step back. Tak boleh mendekati. Kenapa? Sebab belakangnya ialah bapa saudara yang sangat-sangat gah ketika itu. Kerana orang kafir musyrikin Mekah ini memang setiap hari ketika baginda nak bawa ajaran Islam, mereka niatnya memang nak membunuh setiap hari pada Nabi Muhammad SAW. Apabila dua orang ini sudah meninggal dunia, Rasulullah seperti kekosongan. Walaupun dalam masa yang sama membawa amanah untuk sampaikan ajaran Islam, bawa amanah Allah Ta'ala ni walaupun dalam keadaan kesihan, dalam keadaan kesedihan. Ada orang pesan, bahkan sahabat kata, wahai Rasulullah, aku cadangkan kau pergi Taif, kerana aku dengar orang di sana orangnya lembut, jadi mungkin mereka boleh terima ajaran yang dibawa oleh engkau, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah pergi dengan anak angkatnya, Sayyidina Zaid bin Harisah. Rasulullah datang dengan cara yang baik. Rasulullah datang berjumpa dengan pembesar kota Taif ketika itu, memberitahu hasrat apa tujuan baginda datang, tapi apa yang berlaku selepas itu. Dalam datang cara baik, beritahu cara baik, pembesar kota Taif lepas tu tahu, dia suruh anak muda ni pergi serang baginda Muhammad SAW. Rasulullah kena baling batu. Ada sebagian riwayat mengatakan Rasulullah kena baling najis sampai cedera baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdarah-darah. Ketika Rasulullah dalam keadaan cedera, dalam keadaan berdarah, pergi menyelamatkan diri, ketika itu yang paling marah keadaan itu bukannya baginda Muhammad SAW, tetapi yang paling marah ketika itu ialah malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Rasulullah, izinkan kepada aku, mana-mana bukit, mana-mana gunung akan aku angkat dan aku tenggelamkan Taif ini, kerana apa yang dibuat kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah kata apa? Tak payah, biarkan. Rasulullah doa. Rasulullah doakan penduduk kota Taif beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, hari inilah doa banyak salam, sampailah insya-Allah pada hari kiamat, orang Taif ni orangnya lembut. Itu sebab kalau contoh orang pergi umrah, banyaknya buat ziarah pergi Taif. Kerana doa banyak salam, selain orangnya lembut, tanahnya subur, cuacanya sejuk,
Kerana banyak sirah baginda Sallam ada di situ. Itu sebab walaupun orang kita pergi sana naik kabel car, contoh, makan-makan buah, tak apalah. Tapi cerita dia kat situ banyak sejarah baginda Sallam. Kerana apa? Kerana doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan tiga perkara yang dipanggil sebagai amul huzni, tahun-tahun kesedihan. Jadi dalam keadaan Rasulullah, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan nak bawa amanah Allah Ta'ala ni, itu yang hikmahnya terjadi Isra wal Mi'raj. Ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, ada sebahagian riwayat mengatakan ketika itu Rasulullah tengah tidur di Hijr Ismail di Masjidil Haram. Ada sebahagian riwayat mengatakan tengah tidur di rumah sepupunya Ummu Hani. Didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dalam keadaan dibelah dadanya, dicucikan hatinya, dimasukkan hikmah keimanan ke dalam dada baginda Muhammad SAW. Riwayat mengatakan Rasulullah ini dibelah dadanya, ada yang masyhur 3 kali. Ketika masih kecil dijaga oleh Halimatun Sa'diyah, ketika dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dan antara yang ketika peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun ada sebagian mengatakan ada ketika kecil tu 2 kali. Ada sebagian riwayat mengatakan ketika dah hijrah ke Madinah pun ada sekali lagi, ada pandai pandangan. Jadi nak katakan dimasukkan hikmah. Bukanlah Rasulullah ni tidak bersih, tapi Rasulullah ni untuk lagi disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan Isra wal Mi'raj ini, kalau kita lihat, dia nak menguji kepada akidah kita. Itu sebab antara konklusi apabila Rasulullah balik daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ni, riwayat mengatakan setiap hari Abu Lahab ni akan tanya tau. Setiap hari, wahai Muhammad, hari ni nak bawa cerita apa? Jadi pada pagi tersebut, Abu Lahab ni seperti biasa tanya, wahai Muhammad, hari ni nak bawa cerita apa? Rasulullah pun cerita. Rasulullah kata, okey, tak malam tadi aku diisrakan oleh Allah Ta'ala, aku sembahyang dengan para Nabi, aku berjumpa Allah Ta'ala. Abu Lahab dengar, Abu Lahab kata apa? Nanti dulu, wahai Muhammad, cerita engkau ni menarik ni. Nanti dulu. Apa tujuan Abu Lahab buat? Untuk memperlekehkan Nabi SAW. Apa dia buat? Dia panggil semua penduduk kota Mekah yang ada berhampiran, ramai-ramai termasuk yang sudah menganut agama Islam, dikumpulkan untuk dengar cerita Nabi SAW dengan tujuan untuk memperlekehkan cerita Nabi SAW. Setelah ramai orang di depan, okey Muhammad, sekarang ceritakan apa yang berlaku. Rasulullah cerita apa yang berlaku. Pergi ini, pergi sini, lihat ini, lihat itu, jumpa Nabi terdahulu. Hatta ketika itu, orang yang sudah menganut Islam 12 tahun. Ulama kata ada 3 golongan yang berlaku ketika itu. Apakah golongan tersebut? Golongan yang pertama setelah mendengar cerita Nabi SAW, golongan ini terus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Siapakah? Antara contohnya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apabila dengar cerita Rasulullah, sampai Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalaulah wahai Rasulullah kau cerita ni, engkau pergi lebih jauh lagi daripada ini, aku tetap akan percaya apa yang dibawa oleh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kerana peristiwa Isra wal Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq, iaitu pembenar. Kerana percaya apa yang dibawa oleh baginda SAW. Dan ini sebenarnya rukun iman kita yang asas, iaitu kita kena percaya dan beriman kepada Nabi dan Rasul. Golongan yang kedua, ulama kata golongan yang tawakuf, golongan yang duduk tengah-tengah. Nak percaya ke tak nak percaya? Nak percaya, cerita mengarut. Tak nak percaya, yang bawa cerita ni Nabi Muhammad, kekasih Allah. Macam mana ni? Ni golongan yang duduk tengah-tengah. Dan golongan yang ketiga ialah apabila dengar cerita Nabi terus kufur. Dia kata ni cerita, ini merepek punya cerita, ini cerita tak masuk akal, ini cerita gila punya cerita. Terus kufur setelah beriman 12 tahun kepada baginda Muhammad SAW. Hari ini kita cerita Isra Mi'raj ni nak kukuhkan akidah kita. Sampaikan dalam kitab Hasyiatul Baijuri, Imam Ibrahim Al-Baijuri mengatakan dalam kitabnya, kalau hari ini kalau ada orang Islam yang tak percaya peristiwa Isra, seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra ayat 1, orang itu dikira kufur, kafir, keluar daripada Islam. Sembahyang tunggang-tunggil tak percaya Isra, kafir. Kalau siapa pula tak percaya peristiwa Mi'raj,
Walaupun tak disebut secara jelas dalam Al-Quran. Walaupun ada sebagian surah An-Najm ayat 13 sampai 18 tak dicerita secara direct, tetapi ulama tafsir kata ini berkaitan dengan perkara Mi'raj. Kerana Rasulullah melihat kepada rupa bentuk Jibril yang asal. Siapa pula tak percaya pasal Mi'raj, dan walaupun disokong dengan hadis-hadis, orang itu dikira fasik, hampir kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak katakan peristiwa Mi'raj ni mengukur kepada akidah kita. Sebab dalam Islam kita tak boleh ukur dengan logik akal manusia. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih lagi daripada kemampuan manusia berfikir. Itu sebab kalau kita tengok peristiwa Mi'raj, ketika Nabi yang ada masih hidup, sudah orang kufur. Kita jarak dengan Nabi 1444 Hijrah ni, lebih lagi. Sebab memang ada masih orang tak percaya peristiwa tersebut. Kenapa? Sebab peristiwa tersebut di luar kemampuan manusia berfikir. Hari ini walaupun manusia nak naik langit, kena naik kapal terbang. Tak adanya boleh naik langit tanpa pakai oksigen. Kalau tak mati. Tapi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjalankan baginda salam daripada Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis sampailah Sidratul Muntaha. Nak katakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, Rasulullah itu menjalankan amanah. Setelah orang kuat meninggal dunia, orang yang dikasihi meninggal dunia, Rasulullah ni ada sedikit kesedihan untuk meneruskan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala ni nak bagikan Rasulullah suntikan semangat. Nak bagi Rasulullah ni dalam keadaan terus menjalankan usaha dakwah ni dengan keimanan pada Allah SWT. Allah Ta'ala bawa Nabi pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam surah Isra ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekelilingnya, agar kami tunjukkan kepadanya daripada beberapa tanda dan bukti kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Isra ayat 1. Allah Ta'ala kata asra bi'abdihi. Allah Ta'ala tak kata birruhi. Allah Ta'ala tak kata bijasadi. Nak katakan bi'abdihi ni, ulama kata Allah Ta'ala menjalankan Nabi dan Rasul dalam keadaan roh dan jasad. Bukan roh sahaja, bukan jasad sahaja, tetapi roh dan jasad. Itu nak katakan perkara inilah menjadikan asbab Rasulullah sendiri pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan pergi, setelah dibelah dadanya, baginda salam menaiki Buraq. Satu keadaan kenderaan, iaitu antara yang besar kepada baginda salam. Riwayat mengatakan Buraq ini pernah menjadi tunggangan kepada Nabi Ibrahim AS. Pernah. Dulu Nabi Ibrahim ketika tinggalkan isterinya Siti Sarah dengan Nabi Ismail di Mekah, ketika itu Nabi Ibrahim balik ke Baitul Maqdis. Riwayat mengatakan, sebagian ulama kata Nabi Ibrahim naik kenderaan Buraq ni pergi ke Baitullahil Haram. Jadi nak katakan, nak bagi faham, kalau apa juga yang dulu Nabi dulu pernah dapat, pasti akan dapat kepada baginda Muhammad SAW. Kalau pernah kita dengar cerita Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan binatang, kalau kita pernah dengar Nabi Musa boleh berkalam Allah Ta'ala, kalau kita pernah dengar Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, semua yang ada pada Nabi terdahulu ada pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih lagi Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuklah kenderaan Buraq yang pernah dinaiki oleh ataupun haiwan tunggangan daripada Nabi Ibrahim, Rasulullah pun dapat. Bahkan riwayat mengatakan ketika itu Buraq tunggu untuk dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Buraq ini duduk menggeletar, tuan-tuan, seperti excited, tak boleh duduk diam. Ditegur oleh malaikat Jibril AS. Wahai Buraq, tidakkah kau malu? Yang nak naiki engkau ni ialah manusia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Buraq berasa malu, berpeluk-peluk, Rasulullah naik. Sebab riwayat mengatakan Rasulullah nak naik Buraq pada asalnya susah kerana tidak duduk diam Buraq tersebut. Jadi persoalan, kenapa kalau Allah Ta'ala ni Maha berkuasa,
Kenapa tak jalankan saja Nabi ini terbang? Kenapa mesti nak menaiki burak? Ini ulama kata. Ulama kata, kalau dalam keadaan Nabi bergerak seperti Nabi berjalan, mungkin berjalan kaki. Kerana kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala jemput menaiki tunggangan sebagai satu kenderaan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, katakan Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad SAW. Itu naiki burak. Dan apabila naiki burak ni tuan-tuan, apa yang berlaku? Malaikat Jibril ada duduk sebelah kanan dan malaikat Mikail ada duduk di sebelah kiri, mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi menaiki burak, apa yang berlaku? Ada tempat-tempat persinggahan Nabi yang malaikat Jibril suruh berhenti, malaikat Jibril suruh Nabi sembahyang 2 rakaat. Yang pertama di mana? Iaitu namanya Kota Taibah, ataupun sekarang dikenali sebagai Al-Madinatul Munawwarah. Kerana ketika peristiwa berlaku, Nabi dah tahu. Nabi dah tahu cerita, contohnya apa? Contohnya kisah Nabi Musa. Nabi dah tahu cerita Nabi Isa. Nabi dah tahu yang ada bandar-bandar begini dan begitu. Nabi dah tahu. Tapi kerana Nabi beriman kepada Allah Ta'ala, Nabi tak pernah pergi. Tapi Nabi tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi peristiwa Isra ini bukan sekadar penceritaan, bukan sekadar yang disampaikan oleh malaikat Jibril AS, tetapi Nabi lihat dengan mata sendiri baginda SAW. Nabi lihat tempat-tempat yang agung berlaku, yang Allah Ta'ala pernah sampaikan cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuklah kota Madinah. Kalau tuan-tuan tahu, sebenarnya sejarah Madinatul Munawwarah, umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala berikan satu bumi ni suci untuk kita beribadah. Ni nak bagi faham. Hari ni kalau kita nak semayang kat mana pun Allah Ta'ala bagi. Nak semayang dalam masjid dah tentulah. Nak semayang kat tepi rumput, nak semayang atas rumput, nak semayang tepi longkang, nak semayang atas laut, nak semayang Allah Ta'ala bagi pada umat Nabi SAW. Berbeza dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu kaum Bani Israel, mereka hanya boleh semayang di mihrab sahaja. Contoh kalau mihrab ni kat sini, keluarnya dari mihrab, semayang tak terima dalam keadaan perkara yang baik. Itu sebab hari ni kita pun, walaupun kita ni kadang-kadang banyak mengukurkan logik akal manusia, tetapi apabila namanya sebagai umat Islam beriman kepada Allah Ta'ala, kita juga kena beriman kepada alam ghaib. Alam ghaib yang kita sedia maklum apa ni? Syurga, neraka. Kita tak tahu macam mana indahnya hidup dalam syurga, seksanya hidup dalam neraka, kita tak tahu. Semua apa yang cerita oleh baginda SAW. Apa lagi? Iaitu di alam barzah, kita akan disoal kubur. Ini perkara yang gaib, yang pasti akan berlaku. Dalam keadaan alam gaib ini, kita kena beriman kepada perkara tersebut. Termasuklah Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berikan kelebihan untuk melihat sendiri perkara-perkara gaib tersebut. Itu sebab peristiwa yang pertama yang Nabi lihat, ada sekumpulan pemuda, apabila dia menanam tumbuhan, terus hidup tumbuhannya. Diambil hasilnya, ditanam lagi, ambil lagi hasilnya. Tanam, hidup, ambil hasil. Tanam, hidup, ambil hasil. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril AS, siapakah pemuda tersebut? Rasulullah tanya. Jadi malaikat Jibril kata apa? Itulah pemuda yang berjuang di fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, iaitu nak menegakkan agama Allah. Contohnya siapa? Contohnya ahli Badar. Kalau tuan-tuan ingat sejarah ahli Badar, iaitu peristiwa 313 bertemu dengan kafir musyrikin ketika itu 1,000 orang. Hari ini baginda Muhammad SAW bersabda, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak tertolak doa di antara azan dan iqamah. Jadi kita dah azan ni, nanti nak tunggu iqamah. Sekarang ni kalau siapa ada doa, angkatlah doanya, insya-Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung balik cerita, termasuk cerita Nabi berdoa di Masjid Aris satu malam. Kesungguhan Nabi berdoa. Sedangkan kalau kita tahu Nabi berdoa ni pasti Allah Ta'ala akan kabulkan. Bahkan Nabi sudah doakan kita. Contoh doa Nabi kepada kita pada hari ini apa dia? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku di waktu pagi. Itu sebab kalau nak berkat hidup, kena hidup waktu pagi. Nabi dah doakan. Jadi nak katakan Nabi berdoa satu malam, sampaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang pada belakang Nabi SAW, peluk, wahai Rasulullah, takkanlah doa engkau tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana Nabi bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika itu dalam peristiwa benar. Nak katakan Nabi berdoa sungguh-sungguh sampai akhirnya Nabi kata, Alhamdulillah Allah Ta'ala sudah kabulkan doa dan insya-Allah esok kita benar. Terbukti. Dan peristiwa di situ apa yang berlaku? Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk membantu dalam keadaan tersebut. Itu yang apabila kita tahu, siapa yang pernah pergi sana, adanya Jabal Malaikah. Apa dia? Gunung malaikat. Sampai sekarang ada di situ, malaikat itu akan duduk di Jabal Malaikah itu sampai pada hari kiamat untuk mendoakan kepada ahli syuhada Al-Badar. Itu nak katakan kemuliaan kepada orang Badar kerana berperang dengan seikhlas hati kerana bawa ajaran Islam. Hari ini kita sudah tenang untuk bawa agama Islam. Itu nak katakan peristiwa yang pertama. Keduanya, Nabi melihat kepada peristiwa apa? Iaitu Nabi lalu lagi dalam keadaan bau yang sanggup wangi keadaan ini. Iaitu Nabi tanya, apakah bau wangian ini? Malaikat Jibril kata, ini namanya baunya orang dulu masa zaman Fir'aun. Ada seorang wanita tugasnya untuk menyikat rambut anak Fir'aun, namanya Masyitah. Ketika tengah sikat rambut anaknya ini, sikatnya jatuh, tiba-tiba terkeluar daripada mulutnya, Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, hancurkanlah Fir'aun. Tiba-tiba sebentar dia keluar. Anaknya dengar. Anak Fir'aun dengar. Anak Fir'aun terus cakap, adakah engkau ni wahai Masyitah, ada Tuhan selain daripada ayah aku? Ya, ada. Siapakah Tuhan kau? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tak engkau aku beritahu kepada ayahku tentang peristiwa ini? Masyitah kata, silakan. Apabila sampai kepada Fir'aun, Fir'aun sangat murka ketika itu dan dipanggil Masyitah. Betul ke peristiwa ini? Betul. Engkau ada Tuhan selain aku? Betul. Iaitu Allah. Dipanggil pula suami dengan anak ni. Dia mengatakan dia dua orang anak. Dipanggil anaknya, diugut supaya keluar untuk tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Supaya beriman kepada, seolah beriman kepada Fir'aun. Tapi mereka tetap teguh dengan iman mereka. Apa yang berlaku? Dipanaskan kawah yang besar, air panas, bahkan dicampakkan anaknya sebelum dan diminta oleh Masyitah supaya dimakamkan untuk satu kuburan. Sampaikan sebelum anaknya, dia mengatakan anak ni masih kecil ketika itu, nak dicampak dalam kawah emas, dan kawah yang sudah panas airnya, berkata kepada ibunya, wahai ibu, jangan kau takut dan kau gentar kerana engkau di jalan yang benar. Bayi boleh berkata. Itu sebab kisah-kisah bayi yang boleh bercakap ni, ada berapa kisah dekat dunia. Antaranya zaman Fir'aun, anak Masyitah. Antaranya ketika zaman Bani Israel, ketika Juraij difitnah oleh pelacur yang mengatakan perut dalam kandungan ataupun bayi itu bayi daripada hasilnya. Itu antara. Ketika zaman Nabi Isa AS lahir, orang fitnah kepada Sayyidatuna Maryam, Nabi Isa berkata. Dan antaranya siapa? Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kata Allahu Akbar. Ini yang berlaku, bayi-bayi yang boleh berkata ketika masih kecil lagi. Hari ini kalau jumpa memang luar biasa. Tapi dulu sudah berlaku perkara tersebut. Nak katakan Nabi melihat, tahu kisah tersebut. Seterusnya Nabi melihat peristiwa lagi. Ada satu golongan ni, dia hantukkan kepalanya, dia hancurkan kepalanya, lepas tu kepalanya sambung balik. Dia hantuk lagi kepalanya, sambung balik. Nabi melihat dalam keadaan pelik. Nabi tanya kepada Jibril, siapakah golongan ini, kumpulan ini yang asyik hancurkan kepalanya lepas tu dia sambung balik? Jibril kata, inilah golongan yang meninggalkan solat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya kewajipan sembahyang tapi tidak menunaikan sembahyang. Itu sebab kalau ikut umat terdahulu pun ada sembahyang, sampailah kepada kita pada hari ini ada kewajipan untuk sembahyang. Termasuklah pada malam ini kita mencerita Isra wal Mi'raj ini, selain daripada perjalanan kebesaran Allah Ta'ala kepada Nabi SAW ini, antaranya peristiwa menaiki langit pertama, kedua, ketiga dalam satu malam. Kalau ikut logik akal, boleh di luar jangka akal. Ulama kata satu langit ke satu langit tu hafisannya 1000 tahun kalau ikut ukuran kiraan dunia. Tapi Nabi boleh pergi dalam keadaan dalam satu malam. Nabi berjumpa dengan Nabi dan Rasul yang lain. Nabi mengimamkan yang lain. Nabi melihat malaikat-malaikat beribadah. Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Dalam keadaan jumpa di Sidratul Muntaha, walaupun malaikat Jibril teman dengan Mikail teman tadi, bila jumpa Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun tak boleh masuk keadaan tersebut. Hanya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kita sedia maklum, Allah Ta'ala bagikan kewajipan untuk kita sembahyang.
Itu sebab kalau kita perasan kewajipan-kewajipan yang lain Allah Ta'ala bagikan kepada kita, kalau ikut sejarah ni, semua melalui pantaran wahyu. Malaikat Jibril bawa kewajipan puasa, kewajipan haji, kewajipan zakat. Tapi sembahyang, Allah Ta'ala silakan Nabi Muhammad SAW beri sendiri kewajipan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun riwayat mengatakan asalnya 50 waktu. Berjumpa dengan Nabi Musa, minta kurang dan sebagainya, sampailah kepada 5 waktu. Nak katakan hari ni kita rasa sembahyang ni benda yang biasa. Hari ni kita sembahyang ni kita rasa alah sembahyang benda yang biasalah kita sembahyang. Kita sembahyang lah. Nanti kejap lagi sembahyang. Tentu. Tidak, tuan-tuan. Sembahyang yang kita lakukan pada hari ini antara ibadah yang paling agung. Sembahyang yang kita laksanakan pada hari ini, inilah tempat yang paling banyak dikurniakan pahala dan paling banyak tempat diampunkan dosa. Setiap kali kita laksanakan sembahyang. Dalam Nabi perjalanan tu, melihat langit pertama sampai langit ketujuh, selain Nabi melihat kepada Nabi-Nabi yang berkaitan, dalam keadaan Nabi melihat juga para malaikat beribadah pada Allah Ta'ala. Itu sebab kenapa Nabi kata, Nabi balik, Nabi kata kepada sahabat, sallu kama ra'aitumuni. Sembahyang seperti melihat aku sembahyang, Nabi kata. Hari ini kita sembahyang macam ni kerana kita ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika langit pertama kedua ni, ada malaikat ni, memang malaikat ni tugasnya ibadah apa? Angkat takbiratul ihram sepanjang ciptaan sampai pada hari kiamat. Ada malaikat ni tugasnya rukuk sepanjang masa sampai pada akhir zaman. Ada yang malaikat ni sujud sepanjang masa ibadahnya sampai pada akhir zaman. Nabi naik, dia bangun, Assalamualaikum ya Rasulullah, sambung lagi sujud. Itu sebab kita sujud 2 kali sembahyang. Ada yang kerjanya iktidal berdiri sahaja. Ada yang duduk tahiyat sahaja sampai pada hari kiamat. Itu sebab hari ini yang kita laksanakan ibadah kita, termasuk dalam rukun solat kita ni, ini semua contoh ibadah malaikat pada Allah Ta'ala. Dan Nabi nak ibadah malaikat tu lakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab pahala kita sangat besar ketika kita menunaikan solat. Itu sebab Nabi kata, awal ma yuhasibullah fil yaumil qiyamah as-salah. Perkara yang pertama akan ditanya Allah Ta'ala, dihisap Allah Ta'ala di hari kiamat, ialah sembahyang. Jika sembahyangnya berjaya, maka amalan lain akan berjaya. Jika sembahyangnya tidak berjaya, maka amalan lain akan jadi sia-sia. Itu Nabi kata. Itu sebab sembahyang as-salatu imaduddin, tiang agama. Itu nak katakan, hari ini boleh kita katakan sembahyang waktu kita ni ialah sembahyang menjadikan ulang tahun pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila kita dengar peristiwa-peristiwa macam ni, lagilah kuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab nak katakan umat terdahulu ada sembahyang, ada satu hari sembahyang satu waktu je, ada yang 2 waktu. Tetapi untuk umat Islam, Allah Ta'ala bagi 5 waktu. Hari ni kita manusia kan, kalau buat ibadah ni kalau boleh yang lebih sikit tu lebih baik lah. Alah, kenapa kita umat Muhammad nak sembahyang sampai 5 waktu? Umat dulu sembahyang 2 je, 1 je. Kalau ikut Allah, Nabi Muhammad dikasih Allah, betul-betul tak bagi sembahyang sebab sangat sayang kan, nak bagi ringan terus. Tapi rupa-rupanya sembahyang 5 waktu ni paling banyak dikurniakan pahala dan paling banyak diampunkan dosa. Ulama kata kalau contoh nanti kita sembahyang maghrib ni, tak sembahyang maghrib ni, sembahyang subuh, nak sembahyang zuhur kan lama sikit. Boleh jadi nanti orang pergi kerja, mungkin ada buat dosa. Mungkin kadang-kadang kita ni ada mengumpat ke, ada buat dosa ke, sampai waktu zuhur sembahyang, diampun dosa yang banyak, dikurniakan pahala yang banyak. Nanti lepas zuhur nanti ada buat dosa lagi, tak sempat dosa banyak, masuk sembahyang asar, diampunkan dosa lagi, dikurniakan pahala yang banyak. Macam itulah kitaran umat Nabi SAW, pahalanya banyak tapi dosa tak sempat nak banyak. Ini kelebihan pada kita yang kita kena hargai, yang Allah Ta'ala berikan kita kewajipan 5 waktu walaupun nilainya seperti 50 waktu. Itu sebab nak katakan, nak berikan kita ni supaya apa? Kita menghayati apa juga peristiwa-peristiwa yang berlaku pada baginda Muhammad SAW. Itu sebab kalau kita tengok peristiwa tu, apa yang macam saya cakap tadi, Nabi ni, dia apa yang Nabi dulu dapat, Nabi akan dapat. Termasuk Nabi apabila Nabi melihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni kan antara sifatnya yang paling handsome kan?
Nabi lihat Nabi Yusuf, Nabi takut. Jibril pula cakap pada Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, kekacakan Nabi Yusuf itu hanya 1/3 je daripada engkau. Engkau lebih kacak daripada Nabi Yusuf AS. Kerana Nabi Muhammad ini manusia yang sangat sempurna yang Allah Ta'ala ciptakan. Itu sebab apabila kita berkumpul pada malam ini, antara kita nak kukuhkan akidah kita, iaitu kita beriman bahawa Ta'ala bukan sekadar iman yang logik akal manusia, tetapi kita juga beriman kepada alam gaib. Hari ini kita sujud kepada Allah Ta'ala, kita sudah tahu syurga dan neraka. Kita tahu kalau kita buat baik kita akan dapat pahala, dan kalau kita buat tidak baik kita akan dapat dosa. Tapi adakah kita tahu perkara tersebut bagaimana? Tidak tahu. Tapi kita terus istiqomah melaksanakan perkara-perkara tersebut. Kenapa? Sebab ini yang dijanjikan oleh Allah SWT, dan apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Itu sebab jadikan kehidupan kita ni menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Termasuklah peristiwa Isra dan Mi'raj. Menjadikan pengukuhan akidah kita lebih beriman pada Allah SWT. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini perkumpulan yang Allah Ta'ala berkati dan rahmati. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini Allah Ta'ala turunkan malaikat bersama kita, mengangkat dosa-dosa besar kita dan diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini menjadi persaksian kita pada Allah SWT di hari kiamat, iaitu yang kita ni beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Inilah perkumpulan kita kerana peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini menjadikan asbab kita lebih beriman kepada Allah SWT. Saya mohon maaf atas pertemuan kita pada malam ini jika ada salah dan silap. Kalau nak cerita Isra Mi'raj ni sampai subuh pun tak habis cerita ni. Ini pun dah potong banyak dah ni. Cerita ringkas ni. Tapi mudah-mudahan adalah sedikit yang kita bawa dalam kehidupan kita menjadi bekalan. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala sampaikan kepada kita Ramadan, kita usaha ibadah dengan insya-Allah bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahil alamin. Allahumma faqina fid din wal mata'min. Allahumma faqina fid din wal mata'min. Allahumma faqina fid din wal mata'min. Allahumma fa'alna mimma 'allamtana wa liman yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'an la yasma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tubina biha masyul 'ala ukul hatta nujawiz bi kulli hadi maqul wa tarzuqna biha radul wa qabul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala wa salamun wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.